Tak cukup. Tak cukup apa? Internet tak apa-apa bagus Tak apa bagus. Terus apa tak dapat? Dah okey. Kursi. Okey. Kursi okey tak? Ha? Kursi okey tak? Boleh dah. Okey. Nak ikut sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أزوارهم شيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dikasihi saudara pengurusi kepada Surau Ar-Rahman Taman Taming Impian ini, yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Arash, yang merupakan imam yang mengimamkan kita sebentar tadi, sahabat-sahabat saya, saudara-saudari dan seterusnya, anak-anak. Alhamdulillah, saya seronok tengok anak-anak kita, tapi nampak anak-anak ni anak-anak yang belum balik semua sekali. Tapi saya lebih suka melihat anak-anak yang umur 13 tahun, 14 tahun ke atas. Sebab anak-anak ini sudah dipertanggungjawabkan oleh Allah. Sudah ada 2 malaikat kiraman katibin. Sudah ada 2 malaikat raqib dan atid yang berada di bahu masing-masing untuk mencatatkan amal-amalan mereka, terutamanya waktu maghrib seperti ini. Baguslah anak-anak ini dilatih. Tapi kalau anak yang umur 6-7 tahun saja, 8 tahun dilatih begitu, sementara anak yang dah akil balik umur 13, 14, 15 masih lagi bersikap menjauhkan diri daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala, bila sampai dia kahwin nanti, dia pun terus akan menjauhkan diri daripada rumah Allah. Bila dia menjauhkan diri daripada rumah Allah, isterinya pun menjauhkan diri daripada rumah Allah. Sebab model di hadapan dalam keluarga ialah suami, dan suami biasanya meletakkan batu asas Islam untuk diikuti oleh isterinya. Jadi saudara yang mati sekalian, alhamdulillah, kita dah masuk, ada lagi sebenarnya bulan Muharram, tinggal sehari 2 lagi, alhamdulillah. Masih ada dalam suasana Muharram tahun 1445 ini. Dulu saya datang sebelum Covid, dan hari ini saya ingat traffic light tu dah berubah sikit lah. Rupanya traffic light tadi, tiap-tiap satu pusingan traffic light tu makan masa 4 hingga 5 minit. Antara traffic light yang paling lama kita menunggu dalam dunia inilah. Jadi saudara yang saya berkata sekalian, ya, saya malam ni nak concentrate kepada hadis yang saya baca tadi. Hadis yang saya baca tadi, ayat Quran yang saya baca itu mengenai amal soleh. Mengenai amal soleh. Dan kita nak jadikan 1445 ni, tahun baru hijrah ini, adalah tahun yang kita dikelilingi, kita dipusatkan, kita diberikan perhatian, kita akan melakukan
kita akan mengistiqamahkan kehidupan kita ini mulai daripada hari ini dan hari-hari yang akan datang ni, termasuk hari sebelumnya, bahawa tangan kita adalah untuk amal salih, kaki kita adalah untuk amal salih, kepala kita adalah untuk amal salih, telinga kita adalah untuk amal salih, dan lidah kita adalah untuk amal salih. Ini yang pasti, tuan-tuan. Sebab saya bacakan sekali lagi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah supaya kita jelas. Man sanna fil islami sunnatan hasanah fa'umila biha ba'dah kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatun sayyi'ah fa'umila biha ba'dah kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wa la yanqusu min azwarihim syai'. Maksudnya, siapa yang menjadi pelopor, ni tuan-tuan dan puan, siapa yang menjadi pelopor maknanya memulakan. Siapa yang menjadi pelopor sesuatu amalan kebaikan, lalu sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya. Dia buat baik, diikuti oleh orang-orang lain melakukan benda yang sama, yang baik, yang dilakukan oleh pelopor tadi. Orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka perolehi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit pun tidak. Dia buat amal soleh, dia buat kebaikan, orang lain ikut, anak diikut, isteri diikut, jiran diikut, masyarakat diikut, ahli surau diikut, yang tak datang surau pun ikut. Maka saudara-saudara, setiap orang yang datang itu melakukan amal soleh yang kita buat tadi, pahalanya semuanya dapat, dan pahala yang pelopor tadi tidak sedikit pun kurang, bahkan bertambah hasil daripada kepeloporannya melakukan amal salih di satu tempat, satu kawasan. Kemudian sebaliknya, barang siapa menjadikan oleh orang sesudahnya, menjadikan melakukan sesuatu yang tidak baik, maka akan dicatat baginya dosa semisal sama dengan dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa tersebut. Hadis riwayat Muslim. Saudara yang saya muliakan sekalian, cerita malam ni ialah cerita amal salih. Dan cerita amal salah ni, tuan-tuan dan puan, saya buat dalam konteks satu lagi hadis. Saya letakkan hadis yang saya baca tadi, orang yang buat amal soleh diikuti oleh orang lain, tidak sedikit pun mengurangkan pahalanya, sama ada mereka yang mengikutinya atau mereka yang memulakan amal soleh. Siapa yang melakukan dosa, tuan-tuan dan puan, yang bukan amal soleh, amal sayyi'ah, amal dosa, siapa yang mengikutinya akan menerima, tuan-tuan dan puan, bahagiannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan apa yang dibuatkan oleh orang yang mempelopori amal kejahatan itu. Jadi saudara, saya lakukan ini, saya letak hadis ini kepada satu hadis lagi. Apa hadis itu bunyi? Man atat alaihi situna sanah faqad a'adzarallahu ilaihi fil umur. Saya letak, tuan-tuan dan puan, amal soleh ini kepada kita. Kok ada di antara kita dekat Serengkih, tengok ada keliling ni ada. Siapa yang sudah sampai umurnya 60 tahun, siapa yang sudah sampai umurnya, sudah sampai maknanya 40, 50, 60, tapi yang sudah sampai 60 tahun, maka saudara-saudara, siapa yang sudah sampai umurnya 60 tahun, riwayat ini sanad adalah okey, apa dia? Maka Allah tidak menerima alasan disebabkan umurnya itu. Saya nak ulang betul-betul. Siapa yang dah sampai umur 60 tahun, 60, saya dah lebih daripada 60, lebih sangat daripada 60 tahun, lebih sangat dah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya 75 tahun. Siapa yang dah sampai umur 60 tahun, bila mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak ada jawapan di sisi Allah. Dia tidak ada jawapan di sisi Allah. Kenapa dia tidak boleh dipilih oleh Allah untuk dimasukkan dia ke syurga Allah Subhanahu? Kenapa dia tidak dipilih oleh Allah untuk dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu?
Kenapa Allah tidak pilih dia menjadi ahli syurga? Padahal Allah sudah mengizinkan dia hidup di dunia ini 60 tahun. 60 tahun berapa bulan? Kali 12 saja. 60 tahun tuan-tuan Satu tahun 12 bulan. Jadi kalau 60 tahun 12 kali 60 tahun berapa bulan? Jadikan minggu kali 4 lagi. Jadikan hari kali 30 lagi. Jadikan minit kali 60 lagi. Jadikan saat 60 lagi. Saya tak tahu kalau tuan-tuan ada kalkulator boleh kira lah. Begitulah banyaknya Allah bagi peluang kepada kita. Saya nak menyeru kepada teman-teman di surau Taming Impian ini, marilah kita renungkan hadis ini. Kalau aku dah berumur 60, if I were to be approaching the age of 60, kalau aku lagi ada 10 tahun untuk menjadi manusia berumur 60 tahun, takut bila aku sampai umur 60 tahun, Allah tidak terima alasan aku. Kenapa aku tidak dipilih oleh Allah untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab masa dah sangat banyak masa. Bayang tuan-tuan 60 tahun, tuan-tuan balik umur 13 tahun. 60 tolak 13 tinggal berapa tuan-tuan? 60 tolak 13. Ada 47 tahun lagi kan? 47 tahun. Takkan 47 tahun Quran pun tak boleh baca? Cuba tuan-tuan fikirkan. Ramai orang 70 tahun tak boleh baca Quran. Takkanlah 47 tahun umur, kalau tuan-tuan ambil katakanlah betul-betul konsentrate 3 bulan, tambatkan diri dengan Ustaz Arash. Ustaz, selepas Isyak dah habis orang, saya nak minta masa Ustaz 15 minit. 15 minit saya, isteri dan 2 orang anak akan menghadap Ustaz. Apa yang saya hendak? Saya hendak saya boleh membaca Al-Quran, isteri boleh membaca Al-Quran, anak boleh membaca Al-Quran. Tambat Ustaz Arash ni. Takkan 47 tahun tak boleh baca Quran? Bukan umur 47 tahun. You have been able to live and you are granted to live for 60 years. Minus sebelum kita balik 13 tahun, 47 tahun. 47 tahun begitu lamanya hidup. Allah bagi ruang kepada kita tak boleh baca Quran. 47 tahun hati kita tak terpanggil nak turun di surau Ar-Rahman, Taman Taming Impian ini. Can you imagine tuan-tuan? For 47 years. Maybe dia pindah ke sini baru 8 tahun. Tapi sebelum dipindah ke sini, dia berada di satu tempat yang lain. Sebelum itu berada di satu tempat yang lain. Sebelum itu berada di satu tempat yang lain. 4 kali tempat dia berpindah tempat. Tetapi dia masih tak kenal surau lagi sampai tempat yang kelima. Tak kenal surau dia. 47 tahun Allah nak memperkenalkan surau. Macam mana Allah perkenalkan surau? Bukan surau fizikal. Pagi-pagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. 61 minit. Sini berapa? 61 minit sungguh. 61 minit. 61 minit tuan-tuan dan puan. Tak ada surau biasanya, tak ada masjid biasanya yang tidak melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak bagi tahu Allah besar, mari membesarkan Allah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya surau Ar-Rahman, Taman Taming Impian. That doesn't bring the bell for him. That not ringing the bell for him. Bukan saja dia pindah kat sini bukan 8 tahun, sebelumnya di tempat lain pun tak ada. Seruan Allahu Akbar tu tak masuk dalam kepala, tak masuk dalam hati, tak didengar dengan telinga, tak dipandang dengan mata. Ramai tuan-tuan, kategori ini cukup ramai. Tak percaya, mari kita pergi door to door, kita pergi sekarang. Yang tak datang ke surau ni, apa dia buat? Dia buat amalan yang lebih baik daripada kita. Dia berjamaah dengan anak isteri ni. Dia sedang buka Quran sekarang, mentadabbur Al-Quran sekarang ni. Serius ni. Dia sedang memikirkan mesyuarat dengan anak isterinya.
Bagaimana kita nak menolong mak bapak, bapak saudara, mak saudara kita supaya mereka menghala kepada agama Allah? Selepas maghrib ni kita pergi unit-unit rumah, unit-unit. Bukan kita pergi rumah, ini apartmen apartmen, unit-unit apartmen kita pergi. Berapa orang yang buka kitab-kitab hadis? Saudara, kebanyakan lara, tuan-tuan, lara. Umur 60 pun lara, 70 pun lara. Kalau tuan-tuan pergi ke tempat-tempat yang rumah yang ada kawasan lapang sikit, landed residence, yang ada kawasan sikit lah. Biasa rumah tu ada pangkin lah. Pangkin betul-betul masa maghrib tu lah, disajikan air, disajikan goreng pisang, disajikan mihun yang baru digoreng. Dekat nak maghrib tu lah. Ceritalah mereka pumpang-pumpang tentang 12 hari bulan ni. Bukan tak boleh cerita 12 hari bulan ni. Saya kata tak boleh cerita. Bukan, tapi bukan masanya ketika ini. Ketika ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Calon-calon itu bukan yang maha besar, bukan. Pimpinannya bukan yang maha besar, bukan. Nah, I'm not talking politik, tuan-tuan, tapi saya nak mengatakan ketika ini, waktu ini, Allah Maha Besar. Dan kita bagi tahu, tuan-tuan. Tadi sebelum datang kat sini ada satu surau tadi. Surau apa nama? Surah Haris. Jenaris. Surah Jenaris. Tak jauh. Azannya berlaga antara surau ni, Tameng Impian ni dengan Jenaris. Tuan-tuan, belaga azan ni. Tapi begitulah belaga azan, hati kita tidak belaga dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana, tuan-tuan? Baik, tadi saya bacakan. Man atat alaihi situna sanah faqad a'dzarallahu ilaihi fil umur. Siapa yang sampai usianya 60 tahun, maka Allah tidak akan menerima apa alasan pun disebabkan dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun. Alasan apa? Alasan kenapa mereka tidak boleh dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, sebab itu saya bacakan satu tadi yang saya letakkan tu, tuan. Hadis yang panjang sikit saya baca tadi. Ingat tak yang pelupur-pelupur tadi? Saya letakkan satu lagi hadis. Hadis itu bunyinya, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Siapa yang usianya, siapa yang panjang, siapa yang dipanjangkan usianya. Panjang usia dalam konteks ini, tuan-tuan dan puan, 40 pun panjang usia, 50 pun panjang usia, 60 itu perenggan panjang usia. Siapa yang terbaik? Mereka yang dipanjangkan umurnya, dan mereka melakukan umur yang panjang itu digunakan untuk melakukan amal-amal soleh. Saudara, saya nak tanya saudara, cerita tentang amal soleh ni, bila penghabisannya tuan-tuan bercerita dengan isteri dan anak-anak tentang satu program bentuknya amal soleh untuk keluarga kita dan jiran tetangga kita? Bila penghabisannya tuan-tuan menghadap isteri, tuan-tuan menghadap anak, tuan-tuan menghadap menantu, bercerita mengenai amal soleh yang mesti dilakukan oleh penghuni rumah-rumah dalam unit-unit apartmen ini. Ada tak kita cerita amal soleh? Yang ialah dengannya surau tu nak buat sikit expansion untuk yang di belakang itu untuk memudahkan, sebab pada hari raya dan pada hari-hari cuti umum gitu kan ya, nampaknya ketat lah surau tu. So dia orang cadang nak tambah lagi sekitar dalam 26 kaki kali 48 kaki macam tu kan ya. Apa kata kalau kita misalnya bagi tahu pengurusi bahawa keluarga kita ini setiap bulan akan membantu, dan kita nak menderma tak banyak, RM100. Setiap bulan kami nak bagi RM10, 10 bulan akan menjadi RM100. Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak tuan-tuan
Ajak isteri berfikir begitu. Ajak anak berfikir begitu. Ajak menantu berfikir begitu. Tapi fikir nak keluar tuan-tuan dan puan, okey. Nanti kita dapat gaji, pada 26 hari bulan dapat gaji, insya-Allah. Namakan mana restoran-restoran di Kajang ini yang terbaik. Ayah terfikir nak bawa kamu semua untuk kita makan-makan. Makan-makan. Selepas maghrib kita nak pergi kita makan. Itu banyak cadangan itu. Itu banyak. Cadangan yang berbentuk begitu banyak. Saudara-saudara, sebab itu kalau kita sambut hadis tadi, man tala umruhu wa hasuna amaluh, mereka yang dipanjangkan umurnya melakukan amal soleh, inilah manusia pilihan Allah. Bila disebut manusia pilihan Allah, inilah manusia yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita berhenti kat situ dulu. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan, amal saleh ini tuan-tuan, amal saleh ini tidak berlaku dengan begitu saja. Semuanya amal saleh, tidak. Syarat amal saleh ini yang pertama mesti orang Islam. Orang yang bukan Islam, kita tak katakan kebaikan itu dimasukkan dalam konteks ataupun dalam ruang yang disebut amal saleh. Dia mesti Islam. Dia mesti mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mesti faham akidah. Dia mesti faham syariah. Dia mesti faham akhlak, tiga tunjang Islam. Apa dia? Syariah, akidah, syariah, akhlak. Jadi untuk mengamalkan amal soleh, tuan-tuan, bukan every talk and Harry boleh melakukan amal soleh. Tidak. Hanya yang Muslim. Bukan Muslim nama, bukan Muslim nama. Ahmad dia Muslim, tapi dia tidak bertindak sebagai seorang Muslim. Tidak berfikir sebagai seorang Muslim. Tidak beramal sebagai seorang Muslim. Tidak mendidik anak sebagai seorang Muslim. Tidak mendidik isteri sebagai seorang Muslim. Tidak menunjuk contoh yang baik kepada anak isteri sebagai seorang Muslim. Nama dia Ahmad. Yang kedua tuan-tuan dan puan, apa juga amal soleh atau amal jariah? Dia nak beza tu. Amal jariah ni sesuatu yang kita lakukan terutamanya bukan sahaja diri kita, kepada orang di luar daripada diri kita, dalam bentuk jamaah, dalam bentuk masyarakat dan sebagainya. Sesuatu yang kita lakukan itu untuk dinikmati oleh penduduk-penduduk. Sama ada Islam, itu boleh dinikmati. Islam bukan Islam boleh dinikmati. Tetapi yang melakukannya mestilah terlebih dahulu orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan mengamalkan Islam dalam hidup mereka. Kita buka kepada orang bukan Islam dengan satu fikir kita bahawa dengan mereka menyaksikan cantiknya Islam, maka terbuka dalam indahnya untuk memiliki Islam, memasuki Islam dan mengamalkan Islam, menukar corak hidup mereka daripada golongan kufar kepada golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara, saya harap kita masuk dalam kumpulan Muslim. Dan kumpulan Muslim ini yang melakukan amal saleh ini, saya nak sebut, bukan kumpulan nominal Muslim. Kita hendak yang mengamalkan amal saleh ini ialah orang Islam yang the practicing Muslim. Berbeza. Nominal Muslim nama saja Islam, tapi practicing Muslim orang yang mengamalkan Islam. Subuh-subuh tuan-tuan akan tengok, dia sudah ada di saf yang pertama berdiri di sini, bawa anaknya. Sebagai mahram dia bawa isterinya. Tanyakan pada diri kita, ada tak kita subuh-subuh, ada tak kita di surah Ar-Rahman ini sebagai pengamal kepada Islam, yang apa yang dilakukannya, kalau itu amal yang baik, maka Allah akan terima mereka sebagai amalan-amalan salih, amal salih. Yang kedua tuan-tuan dan puan, amal yang kita lakukan tidak dicemari dengan elemen-elemen kemungkaran. Tidak dicemari.
Katakanlah kita nak buat tuan-tuan satu tempat di hujung kat sana ni. Satu tempat yang dihias elok-elok untuk siapa saja berehat dekat situ, bersambung dengan surau, kerehatan mereka pun ada kaitannya untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalnya di malam hari, di subuh pula, malam hari sampai pukul 11 menyambut tahun baru, dekat situ anak-anak muda berjoget di tempat yang kita khususkan untuk mereka berfikir, tafakur, memikirkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka berjoget di situ. Itu sudah tidak, that cancel out the spirit of amal saleh. Janganlah tuan-tuan, saya tengok ambil orang buat amal saleh tuan-tuan ni, jamuan amal, namanya jamuan amal, kutipan amal, bagus tuan-tuan, kutipan amal, tapi pengisiannya dengan jogetnya, dengan joget lambaknya, dengan tidak ada batas antara laki-laki dan perempuannya. Dipanggil daripada maghribnya sampailah kepada pukul 12 malamnya. Tak ada maghribnya, tak ada isyaknya, tak ada imamnya, tak ada azannya, tak ada muazzinnya, tak ada doanya. Banyak tuan-tuan program yang macam ni, banyak. Dan inilah yang berlaku. Dan program-program yang seperti ini, kalau program-program itu disulami dengan aktiviti-aktiviti yang mengalahkan kepada kemungkaran, that invalidates the very principles of amal soleh. Jadi saudara, di mana tempatnya amal soleh? Tempat amal soleh antaranya tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam rumah kita. Tempat amal soleh dalam jiran tetangga kita. Tempat amal soleh di surau-surau kita. Tempat amal soleh di madrasah-madrasah kita. Tempat amal soleh, tempat pengajian Al-Quran kita. Tempat amal soleh ialah tempat laluan-laluan yang akan memberikan khidmat kepada mereka. Ini sudah masuk amal jariah. Bila ada khidmat yang kita berikan, dan khidmatan itu digunakan oleh manusia yang lebih ramai di luar daripada diri kita dan keluarga kita, itu sudah masuk amal jariah. Dan berterusan amal jariah ini, siapa yang mengikutinya berterusan. Misal, kalau tempat itu misal kat sini tuan-tuan susah nak ambil wudu, sikit aja. Begitu ramai kan tuan-tuan, kepala paip ada 3 saja. Kita diam-diam kita tambah lagi 2 kepala paip. Tak minta duit surau, tak minta duit teman-teman, tak minta duit apa. Kita himpun duit dengan anak-anak, dengan menantu dan sebagainya. Kita pun pasang lagi 2 kepala paip. Itu amal jariah. Amal salih sekaligus itu amal jariah. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian ni, misalnya kata orang, saya tak tahulah kubur kat sini macam mana. Kadang-kadang tengok daif betul tuan-tuan ni, tempat betul-betul nak orang dah kadang-kadang pukul tanam mayat pukul 12 tengah hari atau pukul 11 punya panas. Tempat berlindung hampir tak ada tuan-tuan, tak ada tempat berlindung. Apalagi yang kubur-kubur yang baru, pokok-pokok pun dah tak ada, pokok-pokok kecil, masih kecil lagi, tempat berlindung tak ada. Tapi kalau ada satu orang berpakat antara masyarakat, buatkan satu huts, buatkan satu pondok dalam kira-kira dalam 15 kaki kali 30 kaki. Tak payah dinding, hanya perlukan tiang, hanya perlukan bumbung saja. Tak payah simen sangat pun tuan-tuan dan puan taruh crasheran dan dah cukup dah. Itu amal salih dan amal jariah sekaligus. Dan inilah kita kena fikir. Dan saya dah tuan-tuan, yang ketiga tuan-tuan dan puan, kalau itu bentuk amal jariah, amal salih dan sebagainya, kuantitinya tak dikira oleh Allah. RM1 pun boleh, RM10 pun boleh, RM100 pun boleh, RM1000 pun boleh. Kadang-kadang RM1 itu tuan-tuan di sisi Allah lebih besar daripada RM10,000. Sebab tuan-tuan, duit itu ada kaitannya dengan niat, ada kaitannya dengan keikhlasan dan kejujuran, ada kaitannya daripada mana dapat duit itu, ada kaitannya daripada mana kita membelanjakan seterusnya baki-baki daripada duit itu. Sebab itu saudara yang saya muliakan sekalian, kalau tuan-tuan tengok ni, tak ada syarat itu yang tak ada pada tuan-tuan untuk melakukan amal salih, amal jariah.
Tuan-tuan bagi tahu saya, apa syarat yang kita tak ada? Menerima saya kata tadi, seluruh keluarga akan bantu RM100. Sebulan RM10. Ada tak keluarga kat sini yang tak boleh bantu sebulan RM10? Tuan-tuan bagi tahu saya. Sebulan RM10. Satu hari dalam 33 sen. Tak ada. Memang tak ada. Tapi adakah kita buat? Adakah kita lakukan? Adakah tabung kat rumah kita? Adakah tabung setiap 2 minggu sekali, tuan-tuan, anak kita akan berjumpa dengan Cikgu Jamaluddin. Cikgu Jamaluddin, ini daripada keluarga kami. Dalam masa 2 minggu ni, kami dapat kumpulkan RM64.35. Ini untuk keluarga kami, untuk surau Ar-Rahman. Itu sudah merupakan dua-dua amal salih dan amal jariah. Kena buat, tuan-tuan, kena buat. Saudara-saudara, saya nak bagi tahu je lah. Saya, minta maaf bila saya sebut saya ni, saya minta maaf. Saya nak lapik, saya cakap, saya nak minta maaf. Saya bawa ada 3 buku ni, tuan-tuan dan puan, 3 buku. Saya dah tulis 40 buku. Puan-puan, saya dah tulis 40 buku. Tapi hari ni saya buat buku yang terakhir. Mungkin ini legacy yang terakhir Hasan Ali sebelum dia mengembuskan nafas yang terakhir. Tuan-tuan, buku ni saya buat, saya tulis. Buku ni saya cetak. Buku ni saya distribute. Tak ada di kedai buku, tak ada buku ini. Dan penghasilannya, tolak kos kepada buku ini, saya dermakan kepada Anjung Husnul Khatimah. Anjung, kita nak nanti saya terangkan, tuan-tuan. Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, saya dah kumpul sejak 2 tahun setengah yang lalu. RM2 juta, tuan-tuan. RM2 juta. Jualan buku termasuk some contributions from some other people. RM2 million. Nak buat kompleks, tuan-tuan dapatkan nanti. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah ni kompleks menyediakan 3 perkhidmatan. Pertama, pusat pengajian warga emas. Pusat pengajian kepada mereka, tuan-tuan dan puan, yang begitu banyak bilangan manusia. Daripada mudanya tak banyak masa untuk agama. Masa dia bekerja, tempat dia bekerja, kilang dia bekerja, organisasi dia bekerja, syarikat dia bekerja, tuan-tuan, sampai tak ada masa. Bahkan kadang-kadang ada supervisor atau manager dia tak benarkan sembahyang Jumaat pun. Maka tuan-tuan, kita bekerja, subuh tak solat, zuhur tak solat, sembahyang Jumaat pun tak pergi. Orang-orang ni, tuan-tuan, kuliah-kuliah ilmu tak pernah pergi, hampir tak pernah pergi sejak dia bekerja. Dia kerja sejak umur 24 tahun. Dia pension umur 60. Jadi 56 tahun, 46 tahun ni. 46 tahun. Betul? 46 tahun. Ya? 36 tahun, tuan-tuan. 36 tahun dia bekerja. Tapi pekerjaannya, oleh kerana the nature of the job that he is currently doing, he has been doing, maka tertinggallah amalan-amalan. Setengahnya, tuan-tuan, saya tengok ada orang tuan-tuan tengok budak-budak pergi sekolah, setengahnya pukul 6 dah ada dekat bus stand. Sama ada tunggu bas ataupun tunggu kereta ataupun tunggu van yang nak hantar dia. Kalau dia berada kat bus stand tu, katakanlah 6-10 minit, 6-15 minit, bila masa dia sembahyang subuh? Bila masanya budak tingkatan 4 dah berumur 16 tahun tu sembahyang subuh? Saudara, ini kena fikir betul-betul ni. Tak percaya, tuan-tuan pagi tengok. Biasanya lagi 5 minit atau selepas pukul 6 atau 5 minit sebelum pukul 6, anak-anak dengan uniform sekolah, laki-laki dan perempuan, biasanya di bus stand. Bukan tunggu bas. Pagi-pagi tak ada bas. Tunggu van atau tunggu kereta yang menghantarnya ke sekolah. Driver van pun tak semayang. Anak tingkatan 4, 16 tahun pun tak semayang. Mak yang menyediakan makanan, tuan-tuan, bangun pagi nak menyediakan makanan pagi untuk anak nak pergi sekolah pagi-pagi pun tak semayang.
Jadi bila sampai umur 50-60 tahun, keinsafan sudah berlaku. Di mana nak dapat ilmu Islam ni? Dia dah insaf, Aku insaf dah. Aku tak tahu, semayang pun aku tak berapa tahu. Saudara, saya nak bagi tahu ya. Bila saya test anak-anak dan orang dewasa dalam program-program saya kan ya, memanglah sunat doa iftitah tu kebanyakan tak boleh baca, tuan-tuan. Tahiyat akhir yang merupakan rukun dalam sembahyang, kebanyakan tahiyat akhir tak boleh baca. Macam mana saudara? Dia dah berumur 60 tahun. Hadis tadi mengatakan sampai umur 60 tahun dia tidak ada jawapan di sisi Allah. Kenapa dia tidak boleh masukkan sebagai ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, yang kedua sebagai amal jariah, amal saleh ni, kita katakan tadi rumah pengajian, ini pusat pengajian. Ini sekarang pusat yang kedua ialah pusat penjagaan warga emas. Tadi pusat pengajian. Dia duduk situ sebulan, dia duduk situ setahun, dia duduk situ 5 tahun, dia duduk situ 10 tahun, dan dia boleh mati di situ, tuan-tuan dan puan, di Anjung Husnul Khatimah. Satu lagi pusat penjagaan. Tuan-tuan, besok tuan-tuan sampai umur 60, 65. Kebetulannya tuan-tuan dan puan tuan-tuan berasakan tak seronoklah duduk tempat ini, tengok anak-anak kita semuanya berjaya. Semua berjaya anak-anak, ada 4 orang, 2 perempuan, 2 lelaki, semua berjaya. Semua duduk banglo. Tuan-tuan, yang anak perempuan, anak-anak lelaki kita pelawa, kita duduk di rumah dia untuk mengakhirkan hayat kat rumah dia. Lepas rumah dia nanti dia rotate dengan adik-adik yang lain. Kalau besok tuan-tuan, anak laki-laki panggil dengan senyum, tapi menantu kita tak angguk kepala pun, jangan pergi rumah dia, jangan duduk rumah dia, tuan-tuan. Tuan-tuan akan ambil tisu hari-hari, terutama isteri kita, melap air mata yang menjujur-jujur, mengalir-ngalir, tuan-tuan. Inilah yang berlaku. Jangan baik pergi ke tempat ini. Satu lagi, tuan-tuan, tempat ini menyediakan program pendek. Seminggu 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, ada 5 modul. Nama modulnya, modul yang pertama, mati mengucap la ilaha illallah. Tuan-tuan dengar modul dia. Mati mengucap la ilaha illallah, modul 1. 1 minggu. Habis balik, bila bahasa lapang ada, pergi pada modul yang kedua. Mati mengucap la ilaha illallah, modul 2. Lepas tu mati mengucap la ilaha illallah, modul 3. Sampailah mati mengucap la ilaha illallah, modul 5. Tuan, saya nak bagi tahu tuan, berapa orang yang pernah ikut program-program untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Sebagai daripada tuan di sini, Cikgu Jamaluddin, Cikgu Jamaluddin, saya yakin Cikgu Jamaluddin dah ikut kursus perguruan begitu banyak dah. Sama ada yang dibuat di Genting Highlands, sama ada yang dibuat di pusat-pusat azan Oh, sila. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب هذه التامة والصلاة القائمة هدي سيدنا محمد المسجد الفضيلة الشرب والتوجيهات القلبية وآخر مقال محمود بالذي Cikgu kita sambung sikit boleh? Boleh? Biasa sampai pukul berapa? Saya ikut kebiasaan je. Ke 9. Lejak sikit lah. Okay. Saudara perempuan ni kita sambung sikit lah. Saudara, tadi saya sebut Cikgu Jamaluddin nak menjadi cikgu, nak naik pangkat kepada guru pengetua kanan, ya. Guru kanan ni, guru kanan nak melangkah menjadi timbalan pengetua, nak melangkah menjadi pengetua akhirnya. Kursus demi kursus, kursus demi kursus, kursus demi kursus. Polis ada kat sini. Daripada private nak jadi lance corporal, ada kursus. Nak jadi sarjan, ada kursus. Nak jadi inspektor, lagilah besar kursus. Lepas tu nak jadi pegawai, nak jadi ESP, kursus lagi. Saudara, semuanya memerlukan kursus. Tak ada yang tak ada kursus. Sebab itu, saudara, pegawai kerajaan dan kaki tangan kerajaan sekarang ni sudah diberikan markah. Dia mesti berkursus certain hours within a year. Mesti. Dan itu diambil kira untuk kenaikan pangkat yang akan dicatatkan dalam buku rekod dia. Swasta pula lagi lah tuan-tuan, kursus. Tuan-tuan kena kilang, kursus. Nak jadi supervisor, ada kursus. Senior supervisor, ada kursus. Nak jadi junior manager, ada kursus. Nak jadi manager, ada kursus. Tetapi untuk mati mengucap la ilaha illallah, tuan-tuan sebagian dah berumur 56 tahun. Apa kursus yang tuan-tuan tak ikut? Untuk mati, membolehkan waktu mati ni, bila mereka mencabut nyawa kita, saudara, terpantul perkataan daripada mulut, daripada lidah kita, mengucapkan la ilaha illallah. Cukup la ilaha illallah, cukup dah. Tak payah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Dalam hadis menyebutkan mati anak Adam, kalimat akhir yang keluar daripada mulutnya bila dicabut nyawanya, la ilaha illallah, Allah wajibkan syurga kepada mereka. Sebab yang mengucap la ilaha illallah tu dikira sebagai manusia mukmin, dia mati dengan beriman. Tapi berapa orang yang dah ikut kursus ni tuan-tuan? Saya concern sebenarnya. Imam akan membaca, Cikgu Jamaluddin, imam nanti Ustaz Arash akan baca antara doanya, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wahai Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Apa arti mati dalam husnul khatimah, puan-puan? Arti dalam mati husnul khatimah, mati waktu malakal maut mencabut nyawa kita,
kita mengucap la ilaha illallah. Apa mati dalam su'ul khatimah, bila malaikat maut mencabut nyawa kita, gagal kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saudara, teman menceritakan kepada saya, berlaku dalam 5 tahun yang lepas, perempuan tentang meninggal. Perempuan tu koma, lama koma, tuan-tuan nampak ni. Waktu nak dia meninggal, tuan-tuan, bila dah doktor dah menyebutkan tentang blood pressure dia berapa banyak, tentang oksigen dah berapa banyak tinggal, boleh dikatakan, diramalkan bila dia nak akan meninggal. Jadi anak dan cucunya talkinkan. Satu lagi, tuan-tuan dan puan, bila tuan-tuan berada di hujung usia nanti, pastikan anak-anak kita menghampiri ke telinga sebelah kanan kita. Anak kita jadi juru talqin, mentalkinkan kita. Ayah, la ilaha illallah. Ayah, la ilaha illallah. Cuba saudara pandang muka anak-anak kita sekarang ni. Anak yang berumur 30 tahun, anak yang berumur 20 tahun, anak yang berumur 14 tahun. Anak yang mana nak mentalkinkan kita? Anak mana yang nak mentalkinkan kita? Saya baru ni masuk hospital, tuan-tuan, last week hari Jumaat, hari Sabtu, Khamis, Jumaat, Sabtu tu, hospital KPJ. Besok saya pergi check pergi hospital. Saudara, saya kat ward tu, saya tengok kadang-kadang ni ada orang dah hujung sangat, umur dah 76 tahun, hujung sangat dah, tapi masih tengok TV tuan-tuan. Nak mati dalam 3 hari lagi, tuan-tuan. TV. Betul, tuan-tuan. Pergilah hospital tengok. Hospital swasta. Satu bilik, satu TV. Satu bilik, 2 orang, satu TV. 2 orang, satu TV. 2 orang, bilik 1 orang, satu TV. 2 orang, satu TV. 3 orang pun ada 2 TV. TV, tuan-tuan. Dan bila anak datang tuan, anak-anak kita datang. Berapa orang anak? Saya selalu sebut ni, saya ulang sebut ni kepada tuan-tuan. Ni buat rakaman TikTok live ni, Facebook live saya punya ni. TikTok live, Facebook pun live ni. Anak kita datang. Agaknya tuan-tuan, berapa orang anak tuan-tuan yang tuan-tuan boleh gambarkan yang akan menanya soalan kepada kita, ayah dah solat asar belum? Kalau dia kata belum, terus kita buka laci dia, kita dah tahu dah alat tayamum, debu-debu tayamum. Saya tak tahu, tanya perempuan ni, anak yang mana tahu mentayamum? Anak yang mana tahu apa dia tayamum? Anak yang mana tahu kaifiat tayamum? Saudara, ini serius ni tuan-tuan ni. Berapa orang anak tuan-tuan yang agaknya, tuan-tuan dah nak mati, 4 hari lagi nak mati, tuan-tuan, dia datang melawat kita di hospital, kita nak mati dah, ICU sebagian daripada kita. Berapa orang yang menanyakan soalan itu? Ayah dah solat belum? Saudara, yang nak menanya tu pun tak semayang, tuan-tuan. Macam mana dia nak tanya? Ini tuan-tuan boleh saksikan, tuan-tuan boleh saksikan. Saya masuk hospital 2 kali, 3 kali. Saya COVID, tuan-tuan, saya COVID. Saya 2 kali kena COVID. COVID positif. Ada. Betul, tuan-tuan, serius. Macam mana kita nak mati, tuan-tuan? Tuan-tuan baca tak dalam hampir 2 minggu yang lepas? Tak sampai 2 minggu lagi. Ustaz Ahmad Sobri, dan saya fikir tuan-tuan, dengan cara Ustaz Ahmad Sobri itu, kalau anak-anak dia ada pada ketika itu, saya rasa lain sambutan anak-anak, lain fikir anak-anak, lain perbuatan anak-anak, lain tindakan anak-anak. Saya nak bagi satu cerita. Seorang ustaz yang terkenal dalam TV, masih lagi dalam TV dia, saya tak pernah sebut nama dia. Biasa dia diminta mengimamkan solat jenazah, dia pun sanggup. Ialah benda amal salih, amal jariah, amal yang baik kan dia. Dia pun sanggup. Beraturlah dalam saf, dia imam di depan, dan dia akan pandang makmum. Dia akan tanya kepada makmum itu yang kenal sangat kepada si mati ni, sama ibu atau ayah ni. Biasanya ayah lah atau ibu lah. Tanya makmum, berapa orang dia meninggalkan anak? Anak yang sudah melepasi umur akil balik.
Jemaah supaya Ali makmum semua tahu. Dia ada 4 orang anak. Tanya lagi, Ustaz bagi tahu saya, dia tanya lagi. Ada tak anak-anak ni di saf pertama, saf kedua dan saf ketiga dan saf yang keempat ni? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Apa Ustaz kata? Okey, kita tangguhkan dalam 6 minit. Cari di mana anak dia. Kita tunggu anak dia ambil wuduk. Sebab afdal bagi anak-anak dia duduk di saf pertama atau saf kedua, untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada ibu dan ayah yang telah pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan, pergi cari. Ada yang duduk bawah pokok jambu, tuan-tuan, tengah isap rokok, tuan-tuan. Betul. Ni cerita Ustaz tu lah. Tengah isap rokok, pakai jeans, t-shirt. Sesuai ke, tuan-tuan, bapak kita mati, kita pakai jeans, pakai t-shirt? Yelah, bukan tak tutup aurat, tapi sesuai ke dari segi akhlaknya? Akhlak pun tak betul. Macam mana anak kita? Kalau dia tak turun ke surah Ar-Rahman ini, inilah jadinya anak kita. Tak maaf. Tuan-tuan akan lihat nanti. Lihat anak abang kita. Lihat anak adik kita. Lihat adik beradik kita sendiri. Jadi inilah yang berlaku, tuan-tuan. Betul, tuan-tuan. Sebab itu marilah kita sama-sama dalam konteks amal saleh. Kita nak mengamal salehkan, amal jariahkan rumah tangga kita. Hari ini kita mula, tuan-tuan. Tuan-tuan dah mula, saya tahu, saya nak mengingatkan saya. Tuan-tuan dah mula dah. Apa yang kita nak buat untuk melakukan amal saleh itu? Apa yang nak buat kita melakukan amal saleh? Yang pertama, tuan-tuan dan puan, pastikan diri kita terlebih dahulu sebelum menderma, sebelum mendirikan surau, sebelum bantu mendirikan masjid, sebelum membuat apa-apa benda pun, sama ada amal jariah, sama ada amal saleh, pastikan kita menjadi Muslim yang baik. Kalau tidak, Allah tak terima. Allah tak terima, tuan-tuan. Tuan-tuan dermalah 1 juta ringgit, tapi tak semayang. Tak ada dalam catatan Allah Subhanahu Wa Taala. 1 juta ringgit tuan-tuan derma. Kata nak bina satu lagi bangunan di sebelah sini, kalau ada tanah sebelah sini, nak bina satu lagi bangunan 3 tingkat, nak bina 1 juta ringgit, 1 orang pun derma, tapi dia tak semayang. Semayang pun sekali-sekali saja. Mak mertua datang baru dia semayang, mak mertua balik dia tak semayang. Dia lebih malu pada mak mertua, tidak malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Serius, tuan-tuan, serius. Inilah yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, untuk menjadikan amal saleh, amal jariah yang kita lakukan ini, dia mesti ada ilmu, tuan-tuan. Mesti ada ilmu. Amal jariah, amal saleh yang kita akan lakukan itu tidak dikira sebagai amal jariah dan amal saleh kalau kita melakukan sebagai manusia yang jahil. Jahil ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu nak berjaya dalam hidup dunia kamu mestilah berilmu. Berjaya dengan ilmu itu artinya kalau kamu melakukan sesuatu yang terbaik, amal salih, amal jariah, dikira sebagai amal salih, amal jariah atas nama kamu berilmu. Ilmu apa? Ilmu kamu ada dunia, kamu mengakhiratkan dunia. Ilmu dunia tapi kamu mengakhiratkan ilmu dunia. Kamu seorang engineer, tapi kita tidak cerita tentang engineering kita. Tapi pada masa yang sama, tuan-tuan, dengan pendedahan, dengan ilmu yang ada, dia buat spiritual engineering. It is not a purely the physical, technical engineering, but he has got to do another engineering, which is called spiritual engineering. Cikgu misalnya, Cikgu Jamaluddin masuk kelas, satu hari katakanlah 4 kelas dia masuk. Tapi kalau dia mengajar matematik, masuk mengajar matematik, keluar habis saja mengajar matematik, tapi tidak memulakan paling tidaknya 1 minit 2 minit cerita sikit tentang keinsafan, sayang Allah, sayang mak, sayang Allah, sayang Rasul, sayang mak, sayang ayah, maka dia dapat, anak-anak kita dapat matematik saja.
Tapi kalau Cikgu Jamaluddin bercerita sikit, sama ada sebelum atau selepas daripada kuliahnya, mendekatkan anak-anak ini kepada kebesaran Allah dalam bentuk apa, dalam cara mana pun, bawa pemikiran anak-anak kita, you become mathematician, yes. Tapi pada masa sama, can you calculate? You are a mathematician. If you are able to calculate, apa dia nak calculate? Kita nak calculate syukurnya kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kamu nak kira nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kamu, kepada kita, tidak akan terkira. Guna komputer besar mana pun, kamu tidak boleh kira nikmat-nikmat Allah. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah Allah, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat isteri, nikmat anak. Sebab itu, dulu saya terlibat dalam jawatan kuasa Cikgu Jamaluddin, masa tu agaknya kecil lagi. Namanya jawatan kuasa mengislamkan ilmu-ilmu Islam. Mengislamkan ilmu-ilmu. Maknanya jawatan kuasa tu cuba mengislamkan mathematics, cuba mengislamkan biology, cuba mengislamkan chemistry. Macam dulu-dulu, macam zaman-zaman kegemilangan Islam tuan-tuan, di Baghdad, di mana semuanya orang barat terima, ambil ilmu-ilmu Islam. Kimia orang Islam, matematik orang Islam. Tuan sebut je biologi orang Islam. Cerita tentang hal-hal mengenai dunia yang lain di angkasa selepas ada orang Islam. Cerita lautan orang Islam. Tuan-tuan, disiplin ilmu mengenai lautan, oceanography Islam. Apalagi tentang perubatan, Avicenna. Kat Shah Alam tu ada hospital Avicenna, tuan-tuan. Siapa ada Avicenna? Avicenna manusia yang berhebat, manusia yang mempunyai kepakaran dalam bidang medicine, tapi pada masa yang sama seorang abid yang sangat hebat dalam sejarah Islam. Inilah kita nak. So, saudara yang saya muliakan sekalian, yang ketiga, apa yang kita nak buat besok yang ketiga untuk melakukan amal salih, amal jariah. Saya tadi ilmu. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, ya, yang kita mesti lakukan amal salih ni, kita mesti terlibat dalam dakwah, mendakwahkan Islam dalam keluarga kita. Pernah tuan-tuan balik insya ni, bagi tahu isteri kita, duduk sekejap dalam masa 5 minit, apa nak buat? Baca sepotong hadis ni, tak payah elaboration, just read out a hadis, one hadis, no elaboration, because hadis is clear enough, understandable enough, comprehended enough. Baca je. Saudara, macam mana nak baca? Rumah kita tak ada buku hadis pun. Rumah kita tak ada buku tafsir pun. Bukan rumah kita tak ada terjemahan Al-Quran pun. Rumah kita tak ada sejarah Nabi pun. Tak lama lagi nak cerita di Rabiul Awal, tuan-tuan, hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, insya-Allah untuk menjadi persyaratan untuk amal salih, amal jariah ini, apa yang tuan-tuan lakukan, apa yang saya lakukan, apa yang perempuan lakukan, mesti ikut contoh seorang manusia. Mesti ikut contoh seorang manusia. Manusia itu bukan artis. Manusia itu bukan pemain bola sepak Ronaldo atau Messi. Bukan. Manusia itulah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut cara Nabi. Layan isteri ikut cara Nabi, layan anak ikut cara Nabi, makan cara Nabi, minum cara Nabi, berkumpul cara Nabi, melayan tetamu cara Nabi. Membelanjakan apa juga yang kita ada harian untuk isteri anak cara Nabi, nafkah cara Nabi. Untuk tahu macam nak cari nafkah cara Nabi, kena baca sejarah hidup Nabi. Saudara, macam mana kita nak mati, tuan-tuan? Kita jahil dengan salah silah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak mati, perempuan? Macam mana perempuan nak mati? Kalau perempuan jahil, tak tahu siapa Nabi Muhammad, tak tahu perjuangan Nabi Muhammad, tak tahu apa Nabi Muhammad buat, tak tahu fikir Nabi Muhammad, tak tahu jihad Nabi Muhammad,
tak tahu hati budi Nabi Muhammad, tak tahu Nabi Muhammad dalam keluarganya dengan isterinya, tak tahu hubungan Nabi Muhammad dengan anaknya Sayyidatina Fatimahnya, dengan menantunya Sayyidina Alinya. Allah tuan-tuan. Jadi macam mana Nabi nak kenal kita, puan-puan? Nanti di akhirat perempuan akan dapat syafaat, perempuan akan diberikan syafaat. Macam mana nak dapat syafaat daripada Nabi? Nabi tak kenal kita. Pasal kita tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya selalu sebut ni. Tak percaya tuan-tuan, ambillah kawan-kawan kita di mana saja pun, yang kecil, yang besar, yang tua, yang umur 70 tahun, 75 tahun macam saya, berdiri dekat sini dalam masa 5 minit. Tajuknya lah tell us something about Nabi Muhammad. Tak boleh tuan-tuan. Dia nak cerita apa? Dia nak cerita apa? Berdiri depan ni, tell us something with 5 minutes, in 5 minutes, telling us about Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In 5 minutes. Dia nak cerita apa? Isteri kita nak cerita apa? Cikgu, dia nak cerita apa cikgu? Dia tak baca cerita Nabi Muhammad. Anak dara kita tak pernah turun surah Ar-Rahman ni mendengar cerita Nabi Muhammad. Isra Mi'raj dia orang tak dengar. Sejarah kelahiran Nabi, kelahiran Nabi dia orang tak pernah dengar. Tak ada. Hadis Nabi dia orang tak pernah dengar. Isteri Nabi dia tak pernah dengar. Anak Nabi dia tak pernah dengar. Macam mana tuan-tuan? Sebab itu masjid ni, surau ni alhamdulillah lah saya tengok. Seronok saya tengok surau ni. Rasa saya surau ni selesa bagi saya. Ada roh surau ni. Surau yang ada roh tuan-tuan. Dia lain tuan-tuan eh. Tuan-tuan masuk masjid, masuk surau. Tak kira lah masjid lama ke surau lama. Dia ada roh tuan-tuan. The roh tu is very inviting. You like to be in the surau, you like to stay in the surau for a couple of minutes, for a couple of hours. You feel so much at home while you are at the surau, in the surau. Ini ada roh. Seronok kita datang. Macam mana datang roh itu? Saudara yang semayang di sini, yang doa di sini, yang nangis di sini. Itu roh dia. Saudara yang ingat mengingat di antara di sini, saudara yang panggil penceramah yang datang duduk di kursi ini berceramah mengingatkan kita tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agamanya. Tapi anak kita tak turun. Ada sebig tetapi anak kita tak turun. Anak dara kita tak turun. Sampai bila anak dara kita tak turun? Sampai bila anak turunan kita tak turun? Cikgu, kuat sangat kita cakap ni cikgu. Kuat sangat ya? Ha? Okey, cikgu okey je. Sebab itu saudara sini. Yang kelima. Yang kelima saudara. Kena ada, tadi saya katakan ya, kumpulan dakwah ada, ikut Nabi pun ada. Yang kelima saya harap insya-Allah tuan-tuan. Doa kita tuan-tuan, doa. Cukup sampai 5. Doa untuk amal salih, amal jariah. Kita hendak supaya transfer amal salih, amal jariah. Transfer kepada perkataannya, transfer kepada artinya, transfer kepada penghayatannya, transfer kepada terletaknya di sudut hati kita. Amal salih, amal jariah. Macam mana kita nak buat? Doa tuan-tuan, doa. Nanti bila-bila masa datang saya nak cerita tentang doa tuan-tuan. Memang tuan-tuan dah cerita, tapi macam mana satu proses, satu sudut mencerita doa ni, supaya doa itu bila saya cerita tuan-tuan ada sikit terletak di kalbu tuan-tuan ni, menyebabkan kita seronok nak belajar doa, seronok nak mendoa. Tuan-tuan balik cuba tanyakan anak kita, bila ayah mati, bila mama mati, ayah nak dengar daripada kamu semua, macam mana doa untuk ibu dan ayah yang telah pergi bertemu dengan Allah. Saya yakin kalau tuan ada 4 anak, 044 yang boleh membaca doa itu. Berapa orang anak kita yang boleh baca? Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Saudara. Jadi kalau anak kita tak doa macam kita. Semalam 2 hari yang lepas di satu masjid Kota Kemuning, saya sebut benda yang sama. Doa. Seorang isteri yang berdoa, dalam doanya tidak menyebut nama suaminya,
doanya tergantung-gantung. Doanya tergantung-gantung, tuan-tuan. Seorang anak yang berdoa, dalam doanya tidak menyebut nama ibu dan ayahnya, doanya tergantung-gantung. Saya nak tanya tuan-tuan, are you sure? Are you convinced that your children making doa for you every after salat? Saudara, saya haraplah tuan-tuan, satu hari nanti tuan-tuan, satu hari saya ada buku ni tuan-tuan, mari kita bedah siasat buku, ataupun buku ni tuan-tuan pilihlah, buku ni pun boleh. Buku ini tajuknya tuan-tuan, ini saya tulis buku ni, ini 3 buku yang terakhir. Nama buku ni Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Saya tulis buku ni, saya nak anak tuan-tuan, anak saya dengan anak tuan-tuan, dengan anak siapa saja, supaya mereka diberikan kalungan nama anak yang soleh, anak yang solehah. Saya selalu sebut, bila tuan-tuan sampai umur 70, 75 macam saya ni, biasanya kita will reach reach a period in which our life full of incapacitatedness. Kita tak berupaya nak bantu diri kita, tak berupaya nak manage diri kita, nak pergi bilik air pun kita tak berupaya, nak makan pun tak berupaya, nak masukkan nasi depan kita, tuan-tuan, nak ambil nasi letak kat mulut, tak berupaya. Ketika itu tuan-tuan, kita anak yang selalu menunggu kita dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa kasih sayang kepada kita. Dia akan menyuduhkan bubur kepada kita. Lambat kita nak menelan. Orang boleh habis bubur tu dalam 3 minit, 4 minit, tapi ayah dekat-dekat setengah jam. Tapi anak tuan-tuan, punyalah sabar. Punyalah sabar. Mukanya menunjukkan kesabaran, air mukanya menunjukkan kesabaran, tingkah lakunya menunjukkan kesabaran. Habis dekat 1,5 jam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan aku besok melakukan sekali lagi menyuapkan ayahku, ya Allah. Saudara, sampai masa tuan-tuan nak buang air, tak apa dia pergi tandas, tuan-tuan, tuan-tuan pakai pampers. Anak yang soleh ini, dengan the naked with his naked hands, naked, akan basuh dubur kita, akan basuh najis kita. Saudara, ulama mengatakan kalau anak soleh, anak yang soleh membaca, membasuh, membersihkan dubur daripada najis itu yang berbau, yang biasanya berbau, tapi di kalangan anak yang soleh, anak soleh, najis itu menjadi itu harum, benda yang sangat harum. Habis dia membasuhnya tuan-tuan, berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, besok kau izinkan aku lagi melakukannya. Pilihlah aku, wahai Allah, pilihlah aku, wahai Allah. Tuan-tuan bagi tahu saya, anak yang mana yang boleh buat. Setakat tuan-tuan yang ada anak ni lah. Inilah bukunya. Sini ada satu chapter panjang juga tentang anak derhaka, tuan-tuan. Tapi satu hari saya hendak, kalau boleh tuan-tuan pilih, sama ada nak ini buku ni kita boleh bedah dalam 2 jam, cikgu, 2 jam, tapi penyertaannya sekurang-kurangnya 100 orang, suami dan isteri, dan anak-anak yang berumur 13 tahun ke atas yang sudah akil balik. Anak umur yang 4 tahun ni tak payah bawa lah. Okay. Apa nama buku ni? Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan bayang, isteriku bukan ahli syurga, isteriku bukan bidadari syurga. Isteri aku much more lofty than those. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya tulis buku ni untuk isteri saya, untuk anak perempuan saya, isteri orang lain, untuk anak perempuan yang lain. Saya nak dalam kepala isteri kita, isteri yang umur 40-an, 50-an, 30-an, sudah terpancar dalam kepala mereka, aku adalah Ketua Bidadari Syurga. Aku layan suami aku sebagai Ketua Bidadari Syurga.
Aku layan anak-anak aku sebagai ketua bidadari syurga. Aku layan jiran tetangga aku sebagai ketua bidadari syurga. Aku layan kehendak surau Ar-Rahman ni sebab aku adalah ketua bidadari syurga. Aku jaga lidah aku sebab aku ketua bidadari syurga. Aku jaga mata aku sebab aku ketua bidadari syurga. Jadi saya serahlah pada tuan-tuan. Saya menawarkan saja tuan-tuan. Bolehlah. Sini Muslimat ada program ke Muslimat? Ada. Hari apa program dia? Hari Ahad. Hari Ahad maknanya bukan Muslimat saja, Muslimin pun boleh datanglah. Kalau yang ini saya tak nak Muslimat saja. Kalau Muslimat saja tak ada kesan. Dia kena ada Muslimin dan Muslimat termasuk anak-anak kita. Paduan daripada ini barulah memberikan kesan yang mendalam dan barulah ada keistiqamahan, istiqamahan dalam kita mendidik diri kita untuk menjadi insan ahli syurga. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan yang saya sebutkan ini. Tadi saya sebut doa. Akhirnya saya nak sebut tuan-tuan. Tuan-tuan dah buat ni saya tahu. Tapi agresifkan lagi. Apa dia? Turun subuh besok, bawa isteri, bawa anak. Anak laki-laki, anak perempuan, kalau ada mahram dia. Kalau perempuan ni tak ada mahram tuan-tuan, sembahyang di rumah lebih afdal daripada sembahyang di sini. Tapi kalau dengan mahram, isteri boleh datang, anak perempuan pun boleh datang. Besok pagi, tuan-tuan besok pagi saya harap tuan-tuan bimbing anak-anak datang ke surau Ar-Rahman. Datang seelok-eloknya tuan-tuan dan puan, tuan-tuan menjawab azan, tuan-tuan dah ada dalam surau. Azan besok pukul 6 1 minit. Eloknya tuan-tuan berada kat sini pukul 5.55. 5.55 lebih kurang dalam 6 minit sebelum azan. Kita nak sahut azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang kita nak sahut. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Itu dah sahut. As-salatu khairun minan naum. Saddaqta wa birrta la dzalika minasyahidin. Sudah. Tuan-tuan balik, tuan-tuan tanya anak, macam mana nak jawab as-salatu khairun minan naum? Saya yakin tuan-tuan 4 orang anak 044 yang boleh menjawab. Inilah tuan-tuan dan puan, minta maaf. Saya bukan nak tapi pengalaman saya menyebutkan 044 dan sebagainya itu. Pengalaman saya mengadakan summer camp 36 tahun, 1.2 juta manusia ikut program saya tuan-tuan, termasuk manusia korporat. Tak boleh tuan-tuan. Ada orang gaji sampai 67 tahun, 67,000 tuan-tuan. Gaji 67,000. Tapi tak belajar 3 kul, tak boleh baca tuan-tuan. Tak boleh baca 3 kul. 67,000 gaji, 67,000 ikut program saya. Tapi 3 kul tak boleh baca. Jadi inilah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Okey, yang pertama tadi, tuan-tuan nanti keluar dapatkan ini. Perempuan ni dapatkan ini, namanya Anjung Husnul Khatimah. Tempatnya Kampung Lebu, Mukim Mempaga, Bentung, Pahang, Darul Makmur. Tak betul. Daripada Kuala Lumpur ke Bentung tuan-tuan 45 minit. Tepi jalan, siapa orang Kelantan kat sini nak balik ikut Gua Musa, mesti lalu tanah ini. Tanah ini tepi jalan, 7 hektar tuan-tuan. Diwakafkan oleh 2 orang profesional, suami isteri profesional. Isteri dia senior lawyer. Tanah 7 hektar tuan-tuan. 1 hektar tanah ni dalamnya 200,000. 7 hektar dekat 1.4 million. Tuan-tuan, dia wakafkannya. Bayang tuan-tuan. Inilah amal jalih, inilah amal jariah. Inilah tipikal amal jariah. Sampai siapa tuan-tuan besok kita gunakan, anak saya gunakan, cucu saya gunakan, cucu tuan-tuan gunakan, cicit tuan-tuan gunakan, kiamat, semuanya itu mengalirlah pahalanya kepada 2 suami isteri yang mewakafkan tanah ini. Dan bila diwakafkan, nama geran dalam geran ialah Majlis Agama Islam Pahang sebagai pemegang amanah kepada wakaf, dan dikendalikan oleh satu anak syarikat Majlis Agama Islam Pahang, namanya Wakaf Pahang. Wakaf Pahang. Mereka Majlis Agama Islam Pahang melantik saya, Yayasan Sabah sebagai mutawali namanya. Mutawali artinya sayalah yang membangunkan, kamilah yang membangunkan
dan kamilah yang akan mengisi program-program yang berjalan di sini nanti. Tuan-tuan, sekarang sedang diusahakan tanah, kerja-kerja tanah, clearings of land kita nak buat, insyaAllah. Hoarding sedang dipasang sekarang ni, dan kebenaran merancang akan diperolehi dalam masa 2,5 bulan begitulah. InsyaAllah dalam bulan Oktober, November nanti kita ada pecah tanah kita ada pecah tanah, groundbreaking. Keseluruhan program ni ada 3 fasa. Fasa 1, fasa 2, fasa 3 memakan belanja 27 juta. Ya, fasa 1-nya 13 juta, tuan-tuan. Ada masjid dekat sini. Masjidnya dekat-dekat 4.2 juta. 3.8 kata ada 4.2 juta. Kita nak bangunkan masjid. Semua yang datang kat sini nanti akhirnya, tuan-tuan, jumlah penduduk kat sini ni yang datang ni, sama ada program pengajian, program penjagaan tadi, program pengajian warga emas, program penjagaan warga tua, dan satu lagi khusus seminggu. Satu hari ada 350 orang kat sini. Syaratnya masjid, semuanya pergi masjid. Pagi-pagi semuanya pukul 5 sudah berada di masjid. Semuanya akan bertahajud. Kalau mereka duduk situ 1 minggu, 7 hari tahajud. Kalau duduk 1 bulan, 30 hari tahajud. Kalau duduk 1 tahun, 365 hari tahajud. Kalau duduk 10 tahun, 3,650 hari tahajud. Kalau duduk di sini, tuan-tuan, tuan-tuan tahu, tuan-tuan jawab sendirilah. Boleh ke tahajud 1 minggu 7 kali? Boleh tak tahajud 1 bulan 30 hari? Inilah, tuan-tuan, insyaAllah kita buat. Mudah-mudahan, tuan-tuan doa. Tuan-tuan dapatkan ni nanti. Tuan-tuan nak derma pun dialu-alukan, tak derma pun tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan buang-buang ni, tuan-tuan. InsyaAllah inilah jalan lintasan untuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan puan, insyaAllah. Kemudian buku tadi, ini dia punya brosur buku ni. Tuan-tuan ada QR code dan sebagainya, tuan-tuan boleh lah. Tuan-tuan nak mendapatkan melalui QR code ataupun melalui transfer dan sebagainya, tuan-tuan boleh dapatkan buku tu. 3 buku tu kita bagi 3 serangkai, insyaAllah. Dan yang akhirnya, tuan-tuan puan, insyaAllah kalau ada tuan-tuan puan dan tuan-tuan sendiri di Kuala Lumpur, ini sebagai usaha kita nak menambah dana, tuan-tuan. Kita tak boleh minta orang, tak boleh minta derma, tak boleh minta wakaf selama-lamanya. Projek ini besar, tuan-tuan puan, dan memerlukan pencanaan daripada kitaran finance yang agak besar. So kita buat beberapa pertubuhan, beberapa agensi untuk mendapatkan sedikit keuntungan, dan kita masukkan keuntungan itu dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Yang ini namanya Sabah Physio Rehab Center. Kita ada fisioterapi, tuan-tuan, di PV128 di Setapak. Tuan-tuan tengok sini, siapa yang stroke, siapa yang tuan-tuan yang sakit bahu, yang shoulder, frozen shoulder, siapa yang sakit lutut, siapa yang sakit pinggang, siapa yang bersukan, tuan-tuan nampak tadi, kecederaan sukan dan sebagainya, tuan-tuan bolehlah tuan-tuan datang ke sini. Kita ada pakar-pakarnya yang akan merawat tuan-tuan nampak. InsyaAllah Sabah Physio Rehab Center, insyaAllah. Dan keuntungan daripada sini akan dimasukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan, cukup setakat itu. Hanya 1 buku tadi yang saya tak sebut. Buku yang ini, tuan-tuan, dan 3 buku ni tajuknya Anjung Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Anjung Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Anjung Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dapatkan tuan-tuan baca. Bukan kerana saya tulis, tapi tuan bacalah buku ni, baru kita faham. Aku nak matilah Husnul Khatimah. Kalau tidak takut, tak ada lintasan dalam kepala kita perkataan Husnul Khatimah. Tapi bila baca ni, Husnul Khatimah kita faham, kehendak Husnul Khatimah kita faham, matilah Husnul Khatimah kita faham, insyaAllah. Tuan-tuan puan, cukup setakat itu. Satu lagi, tuan-tuan puan, akhirnya ni kad saya. Tuan-tuan, saya harap tuan-tuan buat screenshot. Tuan-tuan screenshot, sebarkan kepada anak, adik, abang, kakak, saudara mara, sahabat-sahabat. Di belakang nama saya ni ada 6 media sosial. Saya ada Twitter, saya ada Telegram, saya ada Instagram, saya ada Facebook. Yang ini saya berdakwah secara online, tuan-tuan. Hari-hari ada new posting tentang Islam. Berbagai-bagai aspek tentang Islam. Saya dah berdakwah cara ini dah 6 tahun dah, tuan-tuan. 6 tahun dah. Jadi beratus-ratus tajuk, tuan-tuan. Pergilah. Free, tuan-tuan. Free, percuma. Tak payah bayar 1 sen pun. Hanya saya berikan dia punya user ID. Boleh gunakan user ID dia, tuan-tuan. InsyaAllah.
Ini sebarkan, tolong sebarkan, tolong sebarkan. Inilah tuan-tuan sikit usaha dakwah. Ini pun tuan-tuan sebarkan ini amal salih. Tuan-tuan kan sebarkan ini amal jariah. Macam saya lakukan sebarkan ini kepada tuan-tuan dalam konteks amal salih dan amal jariah. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Waradallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Kau terimalah amal kepada malam ini. Sedikit amal ini jadikan amal salih. Jadikan amal ini sebagai amal mendekatkan kami kepada Engkau, ya Allah. Mendekatkan kami kepada agama Engkau, ya Allah. Dan yang pentingnya, mendekatkan kami kepada pintu syurga Engkau, ya Allah. Ya Allah, kalau majlis ini majlis pengampunan, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa istri kami dan suami kami. Ampunkan dosa anak laki-laki kami, anak perempuan kami. Ampunkan dosa abang kakak dan adik-adik kami. Ampunkan dosa pakcik-pakcik dan makcik-makcik kami. Ampunkan dosa teman-teman kami dan sahabat handai kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kepada ibu dan ayah yang telah pergi menemui Engkau, kepada datuk nenek dan moyang kami yang sedang berada di alam barzakh ini, ya Allah. Kepada abang kakak dan adik kami, suami dan istri kami yang telah pergi mendahului kami, damaikan mereka di alam barzakh, ya Allah. Damaikan mereka di alam barzakh, ya Allah. Damaikan mereka di alam barzakh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini rumahmu yang namanya surah Ar-Rahman, ya Allah. Ya Allah, Engkau ringankan kaki teman-teman sahabat-sahabat yang belum sempat melangkahkan kaki ke rumah Engkau ini, supaya mereka dapat meringankan kaki mereka datang ke rumah Engkau ini, ya Allah. Bukakanlah hati mereka kepada Islam, ya Allah. Bukakanlah fikir mereka kepada Islam, ya Allah. Bukakanlah kasih sayang mereka kepada Islam, ya Allah. Mereka sayang Engkau sebagai Khalik. Mereka sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sayang sesama muslim yang berada di kawasan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau terimalah ibadah ini, ya Allah. Kau datangkan lebih lama penceramah-penceramah yang akan memberikan ceramah untuk mendekatkan diri kepada ilmu agama Engkau, ya Allah. Ya Allah, kepada pengendali kepada surau ini, kepada pengurusinya, kepada jawatan kuasanya, kepada imamnya, bilalnya dan seluruhnya, ya Allah. Kau sayangilah mereka dan kasihilah mereka. Kau jadikanlah amal-amalan mereka sebagai amal-amal jariah yang kau berikan satu yang terbaik kepada mereka di akhirat nanti, ya Allah. Kau sayangilah mereka, Kau kasihilah mereka. Kau turunkan sebutir hidayah dalam hati-hati mereka, ya Allah. Turunkan sebutir hidayah dalam hati teman-teman kami yang tinggal di kawasan ini, ya Allah. Turunkan sebutir hidayah kepada hati teman-teman kami yang biasa datang ke tempat ini atau belum pernah datang lagi ke rumah Engkau ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan, ini tak salah saya, kawan-kawan saya ada kursi ke meja kat luar tu? Tak ada. Macam mana? Ada ke meja kat luar? Tak ada. Ha? Mana? Ada kawan saya Muhammad. Mana Muhammad? Tak ada.